Cara kita pada malam ni menyambung kitab Fiqh Imam dan Makmum. Antara tajuknya adalah berkaitan dengan salat hajat. Apakah dilakukan secara sendirian? Apakah dilakukan secara berjamaah? Ada huraian dia. Terdapat sedikit khilaf, maknanya perbezaan pendapat antara ulama berhubung dengan salat hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدة فرج به القرابة قضاء بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أنصابه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك وبعض. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengurniakan kita kehidupan lagi pada hari ini menghampiri hujung tahun 2023. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita untuk 2024, bahkan dapat beribadah pada bulan Ramadan tak lama lagi, 70 hari lebih lagi tuan-tuan. Allahumma amin ya rabbal alamin. InsyaAllah bicara kita pada malam ni menyambung kitab Fiqh Imam dan Makmum. Antara tajuknya adalah berkaitan dengan salat hajat. Apakah dilakukan secara sendirian? Apakah dilakukan secara berjamaah? Ada huraian dia. Terdapat sedikit khilaf, maknanya perbezaan pendapat antara ulama berhubung dengan salat hajat. Ada yang bersetuju dengan adanya salat sunat ni lah. Namun ada yang menyatakan tiada salat sunat tu. Dalil berkenaan salat sunat bagi pihak yang bersetuju ialah riwayat hadis yang umum. Kan? Ada banyak kali Rasulullah SAW apabila mengalami suatu masalah, baginda solat sunat 2 rakaat. Ini hadis yang umum. Kan? Maka para alim ulama buat kajian, itulah dia, dan meminta pertolongan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari jalan keluar daripada masalah dan cara mengatasi atau mengendalikan masalah tu, tuan-tuan. Manakala ada solat-solat sunat yang dilakukan secara berjamaah, maka ia apa? Solat hajat ni boleh diterima untuk dilakukan juga secara berjamaah. Asalnya sendi-sendi, tuan-tuan. Dalam riwayat hadis, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa neneknya Mulaikah radhiyallahu anha menjemput Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sikitlah kat rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan menjamu selera lah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu fa usalli lakum." Bangunlah kamu semua, lalu aku akan solat bagi kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajak bangun lepas makan tu, nak solat bersama-sama, solat sunat, tuan-tuan. Ni yang dinamakan solat hajat tu, minta keberkatan, selamat dunia akhirat, antaranya lah, gitu dia. Anas mengambil selembar tikar yang usang lalu dibentangkan. Selanjutnya beliau memercikkan sedikit air ke arahnya. Sesudah itu Nabi SAW solat di situ secara berjamaah. Situ Imam Nawawi menghuraikan hadis ini, dia kata apa? Pada hadis ini terdapat keharusan untuk didirikan solat sunat secara berjamaah. Tuan rumah boleh mengambil keberkatan daripada seorang insan yang soleh. Kadang-kadang alim ulama umpama contoh datang kat rumah kita buat jamuan. Jarang cerita buat jamuan, lepas tu ada solat sunat hajat kat rumah tu. Jarang, tuan-tuan.
Kadang-kadang ada di kalangan kita, dia suka jemput ustaz yang datang mengajar tu, kuliah subuh, kan, jemput ke rumah, ada buat makan-makan sikit, kan, waktu bila? Dah pukul 8 dah contohnya lah, ataupun dah masuk waktu duha. Dah boleh sangat dah, kan? Makna, dia makan-makan sarapan pagi tu, kan, kemudian dia mempersilakan orang yang dijemput tu jadi imam solat hajat. Jarang orang buat, tuan-tuan. Ni kita dapat ilmu dalam ni, boleh buat. Maknanya bukan semata-mata doa selamat saja tu rumah tu. Buat solat hajat. Tuan-tuan comel lah. Comel lah. Dapatlah meraihkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tuan-tuan Baik. Walau bagaimanapun ia tidak sewajarnya seolah-olah menjadi satu bentuk paksaan ke atas masyarakat untuk solat hajat tu berjamaah. Sebab dia pilihan. Nak berjamaah boleh, tak berjamaah boleh. Jadi takut ada orang yang tak faham. Oi, solat hajat kena berjemaah. Oh, dia tak faham rupa-rupanya. Gitu lah kan. Begitu juga solat sunat tarawih. Kan? Berjemaah boleh, sendirian pun boleh. Cuma lazimnya kita ni kalau solat sendirian, biasanya tak menjadi. Malah, kita tahulah. Kan? Berjemaah baru jadi. Kalau tidak, raih ujublah kita. Lepas berbuka, selesai. Syahid. Tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarukus salah." Pemisah antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan salat. Tuan-tuan ya. Kalau orang tu sama ada lelaki ke perempuan ke, serupa je lah. Kan? Dia tak sembahyang tu, dia sedang syirik kepada Allah. Dia je yang tak perasan. Maknanya yang kata dia Islam tu, memang dia Islam, dia Muslim. Tapi dia tak menunjukkan tanda kehambaan dia kepada Allah. Itu alamat syirik. Orang yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, dia inilah hamba-Ku. Maksudnya, hamba tu orang yang taat. Seorang hamba abdi dengan seorang tuan. Kalau dia buat salah, dia kena hukum tak? Dia boleh dihukum, tuan-tuan. Hamba abdi. Hamba sahaya contohnya lah. Itu dia kan. Kalau zaman dulu hamba abdi memang lagi teruk lah. Ya. Baik. Allah Ta'ala wajar tak kalau dia nak hukum kalau kita tak taat? Wajar lah. Super. Gitu tuan-tuan ya. Bahkan yang Allah Ta'ala bagi nyawa kat kita lagi patut jadi orang yang taat. Tiba-tiba bagi nyawa, bagi kehidupan, bagi nikmat berkeluarga, anak, isteri, kenderaan, rumah yang besar, mewah, kedudukan, jawatan. Tiba-tiba tak semayang. Tak layak hidup lah. Jawapan dia, tak layak hidup. Aku bagi kau nikmat, terima kasih aku balik, tak ada. Subhanallah. Nampak tu? Ada orang kadang-kadang, tuan-tuan, message kat kita. Ustaz, macam mana saya nak buat dia? Saya kumpul lah sikit sebanyak duit, saya bekerja, suami pun bekerja. Kemudian saya suarakan kepada Pak Mertua, sebab saya tinggal serumah dengan Pak Mertua bersama suami lah. Ya, saya simpan duit sikit, beritahu kata insya-Allah satu hari nanti nak ke Mekah katanya. Lalu dijawab oleh Pak Mertua, kamu tu simpan-simpan duit nak ke Mekah buat apa? Cukuplah dah semayang tu, okey lah tu. Nak ke Mekah buat haji apa bendanya? Tak perlulah. Pelik lain macam orang tua ni. Kita pun teka lah. Apakah Pak Mertua kamu ni tak semayang? Macam mana Ustaz tahu? Dia kata kan. Sebab orang yang tak semayang yang cakap pelik-pelik. Itu je sifir dia tuan-tuan. Betul Ustaz. Bukan saja Pak Mertua saya tak semayang, suami saya pun tak semayang. Memang padan lah pun. Kan? Suaminya hanya sembahyang itu apabila anak yang umur 5 tahun tu bersuara, ayah, malulah dengan Allah. Dia bagi kita makan, bagi kita minum, tiba-tiba kita tak semayang. Ui, cerdiknya anak dia. Kan? Rasa malu bapak ni. Ya Allah, anak aku lagi baik daripada aku. Tapi duk gitulah. Bila anak cakap, baru semayang. Tak cakap, tak semayang. Duk gitu lagi lah, tuan-tuan. Kan sampai si isteri ni rasa nak bercerai. Dah pergilah ke pejabat agama. Pejabat agama nasihatkan, sabar. Teruskan solat, doakan. Ya. Sabar dalam hidup ni, kena banyak, tuan-tuan ya. Kena banyak. Ada orang bertaubat setelah umur 40 tahun. Hari-hari bini doakan dia. 20 tahun lebih perkahwinan tu, tuan-tuan. Tak semayang, kaki judi, dan taik judi.
Subhanallah. 40 tahun baru bertaubat. Leganya bininya. Hari ini Allah Ta'ala makbulkan doa aku. Ya. Orang kampung sampai kenal si Fulan ni. Kalau jumpa dia, kena nombor. Kalau kena nombor, jumpalah dia. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan ya. Jadi apabila dia ke masjid surau, dia beritahu isteri dia, abang nak ke masjid, nak ke surau lah. Elok sangat bang. Itulah yang saya cita-citakan selama ini. Abang berubah jadi baik. Syukur sangat-sangat. Ni cerita di Perak, tuan-tuan. Perak. Belah utara, belah arah-arah Kuala Kangsar. Macam tu lah. Seorang kerani Jabatan Pendidikan. Tu cerita dia. Baik. Abang ingat dia, abang ke masjid surau, abang bukan tak tahu orang kampung kenal abang. Jadi abang sabarlah kalau ada mulut pong-pong pek-pot tu, abang sabar je lah, semayang je lah berjamaah. Baik. Dia kata. Pergi dia semayang Zuhur, orang dah balik. Pukul 2 baru nak sampai, mana maunya, orang dah balik lah. Jadi AJK terserempak, kau Yop, buat apa ni? Aku nak semayang lah. Kau biar betul, kau nak semayang ni. Kalau kau tak terbakar, masjid ni pula yang terbakar. Mulut AJK pun pahitnya. Relax lah. Kawan tu nak berubah. Tapi AJK dah tahu, dah kenal muka dia tu. Tak pernah sampai masjid pun. Hari Jumaat pun tak sampai. Tu ceritanya. Kan? Tapi bila orang nak berubah, tuan-tuan, Allah Ta'ala ubah habis. Asar dia datang awal. Maghrib dia datang awal. Isyak dia datang awal. Subuh pun datang. Kan? Pompa pekpot lagi 3 hari je tu, nanti tak datang lah. Jaga-jaga sikit, kan hilang tabung surau tu sekarang kan, tinggal tabung saja, duitnya raib kan. Mulut-mulut biasalah, wasangka tu kan tuan-tuan kan. Iyalah, sebab kenal si Fulan tu bagaimana. Tetapi rupa-rupanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan maintain 5 waktu. Ini memang betul-betul berubah kan tuan-tuan. Memang takjublah cerita ni ya. Hingga kan dialah yang menolong vacuum carpet. Dialah yang awal sampai. Tok Siap belum sampai, dia dah ada dulu dah. Tunggu bila nak buka pintu ni kan, nak buka lampu, nak buka aircon, nak bersihkan sawang dan sebagainya tu. Kenapa dia buat tu? Ustaz, sebab dosa saya dulu terlalu banyak, saya buat cuci-cuci ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cuci hati saya. Masya Allah tuan-tuan ya. Sekarang umur dah 60 dah. Umur dah 60 tuan-tuan. Hinggalah dia melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Kan? Ketika mana dia bertaubat tu, kan? Allah Ta'ala bagi dia taufik hidayah tu, asal daripada kufur ni, kufur nikmat ni. Kan? Menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Ya. Kan? Kita daripada fiqh pergi ke tasawuf pula dah. Tak kisahlah. Kan? Ilmu belaka tu tuan-tuan ya. Kesedaran. Baik. Dan akhir sekali, kerja yang dia buat terhadap jenazah tu sangat kemas, teliti, teratur, tersusun, kemas. Hinggalah dia diminta oleh pihak hospital uruskan jenazah hospital. Jadi dalam masa beberapa tahun, kurang lebih 480 orang yang dia dah uruskan. Berubah tu 360 darjah. Tuan-tuan ya. Masya Allah, tabarakallah. Tu kisah dia. Adalah kisah-kisah rentetan daripada itu, banyak yang hebat-hebat. Baik, masuk balik kembali pada kitab kita. Jarak dan posisi antara imam dengan makmum. Makmum berseorangan di dalam saf tidaklah membatalkan solat. Kan? Makmum berseorangan di dalam saf tidaklah membatalkan solat, namun ia menghilangkan pahala saf. Contoh, saf yang pertama penuh. Seorang sampai, dia tengok penuh lah, tak ada tempat nak masuk. Dia seorang-seorang kat belakang. Solat dia masih sah, kan? Tapi dia tak dapat pahala saf. Tuan-tuan ya. Baik. So cara nak dapat pahala saf, ada caranya. Dia merapati orang yang di tengah-tengah tu, dia dapat dekat macam sebelah ni lah. Contohnya lah kan. Dia pun Allahu Akbar. Lepas tu dia cuit. Maknanya orang belakang, orang yang depan dia tu berundur, berada pada saf kedua untuk menemani dia bersama. Macam tu tuan-tuan. Jadi saf kat depan tadi terlopong lah. So kiri dan kanan rapatkan. Selangkah. Okey, settle lah. Macam tu lah caranya tuan-tuan. Mudah saja. Ataupun dia nak ke kanan, boleh. Ambil yang ujung sekali.
boleh. Tetapi lebih afdal yang tengah. Itu tuan-tuan ya. Baik. Diambil daripadanya bahawa makmum yang bersendirian dalam saf adalah menghilangkan fadilat berjamaah. Kan? Solat dia masih sah, fadilat berjamaah 27 khawatir tak dapat. Sebagaimana ia menghilangkan fadilat saf juga. Dan kata satu qil, satu pandangan, pendapat bahawa ia menghilangkan fadilat saf sahaja, fadilat berjamaah masih diperoleh. Tuan-tuan ya. Satu lagi, saf yang pertama dengan sejadah imam jangan melangkaui 3 hasta. 3 hasta tempat berdiri makmum. 3 hasta tu 1, 2, 3 tempat berdiri imam. Dan bukan soal sejadah tu jauh dekat. Kadang-kadang sejadah tu besar tuan-tuan. Imam kat tengah-tengah pula dah. Tak, dia kena duduk kat pangkal sejadah tu. Tuan-tuan ya. Jangan melangkaui 3 hasta. Jangan lebih daripada tu. Setengah pendapat dia katakan jangan melangkaui 4 hasta maksimum. 4 hasta tu kurang lebih umat pada zaman hari ini ada yang tinggi rendah dan sebagainya tu maksimumnya 4 hasta lah. Tuan-tuan ya. Baik. Kalau waktu musim-musim wabak penyakit, boleh tak lebih daripada tu supaya ada penjarakan? Itu tidak mengapa, dimaafkan pada syarak kerana keperluan mengawal wabak penyakit. Tuan-tuan mudah-mudahan kita tak kenalah COVID-19 ni lagi tuan-tuan ya. Sama-sama kita jagalah insya-Allah. Baik. Maka tiada solat bagi insan yang solat bersendirian di saf belakang. Satu hadis yang menjadi rangkuman pada hadis-hadis yang lain tu. Dan dalam satu riwayat, seorang lelaki menunaikan solat seorangan di saf belakang. Selesai solatnya, Nabi SAW menyuruh lelaki itu mengulangi solatnya. Maknanya ada something, kan? Something yang pernah Nabi SAW ulang 3 kali. Barangkali kerana apa? Tidak ada tamakninah pada solat tersebut. Lalu Nabi suruh ulang, tidak ada solat bagi kamu, tidak ada solat bagi kamu, tidak ada solat bagi kamu. Dan buat kemudian begini-begini. Hadis yang pertama difahami dengan maksud bahawa tiada kesempurnaan solat. Bukan tidak sah solat. Yang tadi yang solat seorang-seorang kat belakang saf orang lain tu. Manakala hadis yang kedua tidaklah bermaksud bahawa solat itu batal. Sebaliknya anjuran kepada sesuatu yang lebih baik. Makna kata tiada solat bagi insan yang solat sendirian di saf belakang tu. Kan, bukanlah maksud solat dia tak solat dia batal. Tak. Maksud dia adalah solat yang lebih sempurna, ada teman di dalam safnya. Sekurang-kurang 2 orang lah. Boleh juga tuan-tuan, kita masuk sorang-sorang tadi, tapi kita perasan kat tempat wuduk kita ada orang tengah ambil wuduk, orang lelaki. Kan? Tak payah cuik lah orang depan. Sebab orang tu nanti akan menjadi teman kat kita. Tu cerita dia tuan-tuan ya. Jelas. Baik. Ada anjuran agar makmum yang berseorangan menarik seseorang yang di dalam saf di hadapannya itu keluar untuk bersamanya di dalam saf yang kedua. Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan makruh bagi makmum untuk berseorangan daripada saf sejenis dengannya. Bahkan dia perlu masuk ke dalam saf jika ada keluasan ruang. Namun jika tiada keluasan ruang dah penuh dah, maka bolehlah dia bertakbiratul ihram kemudian menarik orang lain daripada saf hadapannya. Jadi jangan pula orang tu menyangkakan orang nak berimam dengan dia. Imam depan ada lagi tu. Jangan salah faham. Situ dia kan. Baik. Okey tuan-tuan. Katalah dalam satu situasi solat fardu berjemaah yang formal tu dah nak selesai dah. Kemudian ada beberapa orang yang baru masuk, 5 orang umpama contoh. Imam ketika itu sedang duduk tahiyat akhir. Jadi yang 5 orang ni masuk akad takbir. Akad takbir, kemudian duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Sesudah salam imam, so mereka akan bangunlah. Contoh katakanlah fardu maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Jadi dia akan bangun untuk selesaikan 3 rakaat. Yang ber-5 orang ni. Tiba-tiba datang seorang yang lain. Dia nak join antara 5 orang ni. Nak solat berjemaah. Makna kata nak ambil salah seorangnya tu menjadi imam. Nak ambil yang mana? Yang kanan boleh, kiri boleh, yang tengah boleh. Kan?
Tapi kalau dia nak ambil yang tengah, kalau dia takbir di belakang orang tu sikit, dekat-dekat dengan dia, takut orang yang tengah tu confuse. Sebab ada 2 orang ni. Daripada 5 orang tu, kan, kita tiba-tiba kita sebut Allahu Akbar. Dia ni nak berimam dengan aku yang ni ke atau aku yang ni? Jadi confuse. Kan? So boleh tak dia takbir Allahu Akbar dan cuitlah. So orang tu berundur ke belakang menjadi imam kepada orang yang lain ni. Situ dia tuan-tuan ya. Okey, itu satu cerita, satu keadaan. Baik. Okey, boleh tak jemaah yang rasmi dan habis kembali balik pada cerita yang asal, sedang tahiyat akhir imam tu, lalu masuklah 5 orang yang tadi bangun untuk menyelesaikan 3 rakaat yang belum disempurnakan. So tiba-tiba dalam berlima tu, seorang tu dia ke depan pula menyambung tugas imam yang dah habis dah tadi. Apakah boleh atau tidak? Jawapan dia adalah makruh. Makruh. Yang tu makruh. Yang tak makruh cerita yang tadi tu, yang ada orang lain pula yang baru datang, kan, nak berimam salah seorang daripada yang 5. Itu lain cerita. Faham ya? Baik. Bagaimana hukum masuk saf sebelum memulakan salat? Makmum sewajarnya masuk ke dalam saf sebelum memulakan salat. Tidak wajar bagi makmum untuk bertakbiratul ihram kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam saf. Jangan jadi macam tu. Tapi tak jumpa lagi lah kot, kan? Tapi pernah berlaku. Siapa yang buat? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Tapi bagus. Jadi petunjuk untuk kita yang tak tahu ni, umat yang terkemudian ni. Ya, takbiratul ihram kat pintu, kan? Lepas tu beranjak sikit, baru masuk saf. Nabi larang macam tu. Ya, tidak wajar bagi makmum untuk bertakbiratul ihram kemudian berjalan masuk ke dalam saf. Abu Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau sampai ke masjid ketika Nabi SAW dalam keadaan sedang rukuk. Maka Abu Bakrah bertakbiratul ihram dan rukuk sebelum beliau masuk ke dalam saf. Itu ceritanya. Dan perkara ini diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabda baginda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Moga Allah menambah bagi kamu ketamakan, keterujaan terhadap perkara yang baik, maknanya buat yang lebih tepat, lebih betul. Dan juga semangat. Janganlah kamu ulanginya lagi buat macam tu, kan? Janganlah. Kita juga tuan-tuan dilarang kelam kabut. Katalah kita berwuduk tu, dan imam dah di rakaat ketiga dah. Sebab katalah kita tadi waktu maghrib 7 suku, 7.30 ataupun 7.20 iqamah, kan? Start 7.20 dah sembahyang maghrib dah mula. 7.35 settle maghrib, kan? Settle, Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Katalah dalam pukul 7.30 tu ataupun 7.32, tinggal lagi 3 minit nak habis maghrib untuk orang yang salat jemaah tadi tu. Kita pun dah settle wuduk, maka masuklah dengan bertenang-tenang, jangan berlari, kan? Apa yang kita dapat daripada solat bersama dengan imam tu, dapatlah bahagian kita, dan sempurnakan mana-mana yang belum cukup rakaatnya. Situ dia tuan-tuan. Nabi SAW larang kita berkelam kabut, berlari dan seumpamanya. Sebab tu ramai orang macam tu, tuan-tuan ya. Nanti tak tenang. Sebab apa? Mengah. Akad tabir. Bila nak mula Fatihah dia, ambil nafas lah dulu, relax dulu, bertenang-tenang gitu kan. Bertenang-tenang itu dari Allah. Kelam kabut itu dari syaitan. Sama lah orang yang bawa kereta di jalan raya, yang bertenang-tenang lebih selamat berbanding yang kelam kabut, mengganggu orang lain dan merosakkan dirinya, bahkan merosakkan orang lain, kan? Langgar orang sana, langgar orang sini dengan sendiri-sendiri sekali. Berdasarkan hadis ini, makmum sewajarnya tidak tergesa-gesa masuk ke dalam solat sebelum sampai kepada saf yang sepatutnya. Katalah saf yang penuh, saf pertama ni tuan-tuan, ada budak. Yang kita ni dewasa,
Kan? Bolehkah kita tarik budak tu? Kamu ni budak lagi, kecil lagi, pergi belakang. Kan? Kita buat macam tu. Jawapan dia, tidak boleh. Kan? Kita yang datang kemudianlah. Maka duduklah di saf belakang tu. Nabi melarang menarik. Adanya sekiranya dalam saf dewasa tu, ada budak yang telah pun memayis, kan? Dah memayis, katalah umur 5 tahun ataupun 4 tahun contohnya lah, kan? Tapi ada yang dah memayis dah, maka tak boleh kita tarik dia ke belakang. Tak boleh. Itu ya. Baik, bagaimana hukum imam di dalam masjid, makmum di luar masjid? Kan ramai orang tersalah hari tu tuan-tuannya, masa COVID-19, gate ditutup. Kan, gate ditutup, tak puas hati, marah, maki hamun, AJK kena bertalu-talu, kesian AJK. Dia menurut arahan ulil amri, pemerintah untuk keselamatan nyawa, tujuan dia. Kan, sahabat ana Ustaz Ikmal Zaidi pun kena. Masjid Putrajaya, tuan-tuan ya. Sekarang dia dah pergi ke USIM, dia dah bersyarah kat situ. Baik. Apabila imam dan makmum di dalam satu masjid, maka tidak menjadi masalah. Clear? Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan, fa in kana bi masjidin sahal iqtida'u wa in ba'udat masafatun wa halat abniyatun kabi'rin. Jika imam dan makmum berada di dalam masjid, maka sah makmum mengikut imam walaupun jaraknya jauh dan diselangi oleh binaan seumpama telaga. Berselang dengan telaga, berselang dengan tiang, kan? Kadang-kadang ada dinding dan sebagainya tu, tapi dia masih direct boleh pergi kepada imam. Apabila imam di dalam masjid, manakala makmum di luarnya. Dinyatakan oleh Ibn Al-Qasim, jika imam bersolat di dalam masjid, manakala makmum bersolat di luarnya, dalam keadaan makmum dekat dengan imam, iaitu kadar jarak di antara imam dengan makmum tidak melebihi 300 hasta. Bila sebut 300 hasta, tadi di awal tadi kita ada bicara tentang 3 hasta antara jarak tempat berdiri makmum di saf pertama dengan imam, kan? Makna apabila kata 300 hasta, 100 saf. 100 saf limit dia, tuan-tuan ya. Salah satu pandangan lah. Baik. Selain itu, dengan keadaan makmum mengetahui solat imam dan tiada penghalang di sana antara imam dengan makmum, maka makmum haruslah mengikut imam. Dia tahu pergerakan tu berdasarkan orang yang di hujung pintu tu, dia nampak pergerakan tu, kan? So dia berterusan lah. Itu keadaan dia, kan? Sekarang ni sesetengah tempat dia letak TV, kan? Itu pun nampak juga, tetapi kita tak terima yang tu. Kita terima yang mana? Orang, bukan TV. Tuan-tuan ya. Baik. Jika makmum berada di luar masjid sedangkan pintu pagar berkunci. Ini yang berlaku dulu, kan, masa COVID tu. Kemungkinan ini dikira sebagai penghalang di antara imam dengan makmum yang di luar tu. Jika dikira ia tu penghalang, memang penghalang lah pun, maka tidak sah berjemaah. Siapa yang di luar masjid, luar pagar tu? Tak boleh, tak sah. Jadi orang-orang yang setengahnya kot-kot ada di kalangan kita ni, yang buat macam tu hari tu, baik di masjid negara, masjid mana-mana lah, aku tak kira, aku nak sembahyang Jumaat juga, kan? Luar pagar, siap pagar tu berkunci rantai lagi, kan? Orang rela jaga, kan, time tu. Dimakinya orang rela tu. Sian kawan tu. Dia buat kerja dia, kan. Kadang-kadang yang rela tu lagi tahu hukum sebenarnya. Jadi orang yang solat Jumaat macam tu, silakan ulang qada solat Zuhur. Tuan-tuan ini hukum. Kena tahu. Okey. Dalam isu solat di Masjidil Haram, Makkah, jika jemaah bersambung hingga sampai ke kawasan hotel, dataran sampai ke muka pintu hotel lah, sampai ke dia punya lobi terus, contohnya, tanpa bersambung jemaah solat dari masjid, dalam isu solat di Masjidil Haram, jika jemaah bersambung sehingga sampai ke kawasan hotel, maka tiada masalah. Namun begitu jika wujud jarak di antara masjid dengan hotel tanpa bersambung. Yang tanpa bersambung ni tak boleh.
Maka isunya sama ada harus berjemaah atau tidak dengan imam Masjidil Haram tu. Maka jawapannya seeloknya jemaah berusaha untuk solat hampir dengan Masjidil Haram. Jangan ada terputus. Tuan-tuan ya. Tindakan ini agar tidak timbul rasa syak. Solat aku sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Itu kan. Kena direct macam tu. Tidak ada sesuatu yang menghalang tu. Secara umum sebagai asas mudah, jarak di antara imam dengan makmum tidaklah terlalu jauh. Jauh pada uruf manusia, tuan-tuan ya. Jika jarak terlalu jauh, tidak wajar berlakunya solat berjamaah itu. Ya. Orang yang belakang-belakang tu lah. Bagaimana pula hukum dinding daripada kaca? Ya. Di antara imam dengan makmum. Ada sekali tu Ana pergi kuliah di Bukit Mahkota. Ana tegur AJK. Dan dalam kuliah tu terus Ana beritahulah. Di dalam bilik belakang tu, muslimat kan, sliding, frosted, tak nampak apa, tuan-tuan, frosted. Yang kedengaran suara saja orang yang di depan tu. Ya, kedengaran dia takbir ke, berpindah rukun dan seumpamanya ke, itu saja yang kedengarannya. Kan? Apakah wujud kuduah ikutan itu dikira? Jawapan dia tidak. Tidak sah solat berkenaan berjemaah, tak sah. Tuan-tuan ya. So syarat dia kena buka pintu sliding dia tu, boleh untuk dia mendatangi ke tempat imam tanpa sesuatu yang menghalang. So pintu tu kena buka sedikit. Kan? Ini langsung tak nampak apa, tuan-tuan. Dahlah ketika itu imam suaranya perlahan. Mikrofon okey, suara imam slow ya amat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana di saf kelima. Ketika itu kita sampai agak lambat sikit sebab jalan jam di highway. Tuan-tuan ya, dekat highway daripada Bangi nak ke Bukit Mahkota. Situ. Baik. Jadi kita di saf kelima kita dengar. Apa yang imam baca ni? Antara dengar dengan tak dengar. Rupanya dia memang suara slow, tuan-tuan. Dia memang suara slow. Walhal ada imam-imam yang lain tu. Kenapalah imam yang lain tak naik ke depan? Kan? Memang slow ya amat, tuan-tuan. Slow ya amat. Anak risau. Alamak, imam aku ni dah nak mati ke apa? Suara macam ni. Oh, risau kita. Tuan-tuan. Gitu kan? Tak sesuai. Orang macam tu tak boleh jadi imam. Sebab apabila orang yang di belakang tak kedengaran, apa benda yang dia baca ni ya, tak jelas, tak putih, kan, syarat tu tak cukup untuk solat jemaah. Gitu ya, tak cukup. Apatah lagi yang duduk dalam bilik tu, lagilah dengan frostednya, dengan antara dengar tak dengarnya apa benda ni, lagilah tak sah, tuan-tuan. Gitu ya. Maka Ana terus beritahu dia orang, sila tampal di dalam dinding bilik frosted tu, syarat apabila ada muslimat ingin solat berjamaah, sila buka sekeping daun pintu, tolak sliding tu, bagi adanya dan laluan sekadar seorang boleh melaluinya tanpa penghalang sebagai syarat sah solat berjamaah. Tu dia, tuan-tuan. Kalau kita macam ni okey je, tak ada masalah. Bilik salinan lain kan, lepas tu saf muslimat kat belakang. Kita buat style macam masjid negara kan, settle, tak ada masalah benda tu. Okey. Walau bagaimanapun, jika dinding kaca itu tidak menghalang makmum mengetahui pergerakan imam dengan kaedah pembesar suara yang jelas, atau melihat jemaah yang lain tu, yang ini yang tadi cerita tadi langsung tak nampak jemaah lain pun, memang taklah, maka tidak mengapa kalau yang nampak jemaah tu, solat berjemaah masih dikira sah. Orang yang nampak makmum di hadapannya itu dan ada laluan yang dia boleh pergi connectionnya terus ke arah tu tanpa dihalang. Itu syarat. Dalam kitab Mata' al-Badrain, Sabil al-Muhtadin, ini syarat wajib dia, tuan-tuan ya. Itu juga yang selalu dinasihatkan oleh Jabatan Agama Islam kita, tuan-tuan. Ya. Baik. Jika dinding kaca itu berada di bahagian tepi, maka ia juga tidak menghalang sah solat berjemaah tu. Dan sebagai tambahan dia, bukalah satu pintunya ketika solat didirikan. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bersolat di dalam bilik baginda manakala dinding bilik adalah rendah.
Maka sahabat melihat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka turut sama bersolat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, menjelaskan hadis ini, Asy-Syaukani menyatakan satu pandangannya. Jarak jauh di antara orang yang diikuti tidak memudaratkan, dan penghadang walaupun setinggi orang berdiri tidak memudaratkan, selagi mana diketahui hal imam itu secara ijma' ulama. Diketahui pergerakannya, pergerakan si imam. Gitu kan? Bagaimana pula jemaah di antara tiang? Tiang, kan? Ada pandangan menyatakan haram untuk solat di antara tiang. Namun ada pandangan pendapat bahawa ia adalah makruh. Dulu punya cerita ni, yang dulu. Kan? Kita sekarang, kalau masjid besar-besar, masjid Nabi sendiri sekarang ni banyaknya tiang. Kan? Maka tak ada lagi dah makruhnya, sebab tidak menjadi halangan pun situ dia kan. Keperluan adanya tiang tu perlu, kalau tak ada runtuhlah bumbung. Situ dia. Islam tidak memudaratkan, tidak menyusahkan kan benda yang di luar daripada kawalan kita. Dalam hal ini pendapat makruh ataupun khilaful aula lebih sesuai diamalkan, menyalahi yang utama. Tiang tidaklah memutuskan saf. So apabila tidak memutuskan saf, tidaklah timbul persoalan-persoalannya pun. Situ dia, tuan-tuan. Bahkan binaan masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan binaan masjid zaman kita sekarang. Kan? Sebagaimana masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya dulu kecil. Tuan-tuan ya, kecil sahaja. Maka mungkin tak wujud tiang di tengah, hanya tiang di tepi sahaja, ujung-ujung macam tu. Baik. Posisi seorang makmum bersama imam. Yang ini ulangan ni, sebelum ni pernah cerita sebelum ni. Tapi tak apa, kita refresh. Dalam satu riwayat hadis, Anas ibn Malik sebagai seorang lelaki solat secara berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis ini daripada Sabit, daripada Anas, ditanya kepada Sabit, di mana posisi Anas ketika solat? Sabit radhiyallahu anhu menjawab, ja'alahu ala yaminih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan posisi Anas di sebelah kanan baginda. Nabi jadi imam, Anas bin Malik di sebelahnya, kan, sama baris macam tu. Adakah sebelah kanan itu bermaksud bahawa posisi imam dan makmum tiada beza langsung? Yang asal ya tuan-tuan ya, yang asal. Baik. Imam Nawawi menyatakan makmum tidak mendahului imam pada kedudukan berdirinya itu ketika berdiri. Jika makmum mendahului imam, dia terdepan pula daripada imam, maka solatnya batal pada qaul jadid, pendapat yang baharu. Persamaan berdiri posisi imam dengan makmum tidaklah memudaratkan, tetapi makruh. Kalau kita solat berjemaah, seorang imam, seorang makmum duduk sama gini, makruh. Dia kena belakang sikit makmumnya tu, satu tapak kaki dengan tapak kaki imam. Macam ni lah. Bukan satu langkah di belakang, bukan. Satu tapak kaki sahaja membezakan, gitu ya. Namun digalakkan kedudukan makmum terkebelakang sedikit daripada imam. Dan ada pendapat ulama bahawa seorang makmum hendaklah berdiri selari dengan imam. Itu satu pandangan yang ringan lah. Kita tak terima yang tu, kita tak pakai yang, dan tak amalkan yang tu. Supaya apa? Memberi kefahaman pada orang lain, kan? Kalau nampak macam ni, siapa ni sembahyang sendiri-sendiri ke berimam ni? Jadi kalau orang lain dia nampak, oh ni sembahyang berimam, aku pun nak join sekali lah. Kan gitu. Faedah dia, apabila dibuat dengan cara yang tepat, terus memberi kefahaman pada orang lain yang nak join solat tu. Tu dia. Baik. Walau bagaimanapun pendapat Imam Nawawi lebih mudah dan praktikal. Alasannya seseorang yang dijadikan imam mengetahui bahawa ada individu lain yang solat berjemaah dengannya. Jemaah yang baru datang juga akan dapat menyedari bahawa diadakan solat jemaah kerana posisi imam nampak dia lebih ke hadapan. Posisi tempat berdiri dia tu. Ya. Berbanding si makmum. Jika posisi makmum sama dengan imam, biasanya sukar ditentukan solat berjemaah yang sedang berlangsung. Nak pula,
kalau solat tu siang, Zuhur dengan asar, senyap, tak berbunyi kan. Kalau maghrib, isyak, subuh, dengarlah siapa yang baca. Oh, dia tu. Maknanya solat ni jemaah lah ni. Dia baca kuat-kuat tu. Kan? Tapi itu pun still ada ruang untuk orang confuse. Barangkali dia memang baca sebab memang sunnah waktu yang solat malam dan subuh dijaharkan. Itu dia kan. Dia akan timbul. Yang seorang lagi itu saja yang dia tak jaharkan, dia suka baca perlahan. Orang dah confuse dah. So, nak tak nak kedudukan imam ke hadapan sedikit, itu lebih utama. Tuan-tuan menghilangkan confuse terus. Baik. Seorang makmum di sebelah imam, manakala para makmum yang lain di dalam saf di belakang imam. Contoh, satu kes. Biasanya para makmum berada dalam saf manakala imam berada di hadapannya. Tiada seorang makmum pun dalam posisi sebelah imam, sebelah betul. Walau bagaimanapun harus bagi seorang makmum dalam posisi di sebelah imam, manakala makmum yang lain dalam saf di sebelah belakang. Macam tu. Dalam riwayat hadis, Nabi SAW jatuh sakit manakala Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi imam. Pada satu masa, Nabi SAW merasa agak sihat. Lalu keluar dipapah oleh dua orang sahabat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berundur sedikit ke belakang. Namun Nabi SAW memberi isyarat agar Abu Bakar tidak berundur ke belakang, tetap kedudukan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada kedua-dua orang sahabat, dudukkan aku di sebelahnya, yakni di sebelah Abu Bakar. Dan makna kata baginda nak berimamkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Dan Imam Nawawi mengeluarkan huraian hadis ini. Dalam hadis ini harus keberadaan seseorang makmum di sebelah imam kerana keperluan. Ceritanya Nabi uzur. Maknanya keperluan lah. Satu lagi, ada keuzuran yang lain. Tak ada ruang lain dah. Memang kena sebelah-sebelah juga sebab sempit. Ada setengah orang rumahnya kecil, barangnya banyak, baru hidup, baru berkahwin, kan, kerja kejap on off, rumah pun kadang sewa, bukan sewa rumah, sewa bilik, kan. Tapi nak sembahyang berjemaah, tak dapatlah imam kat depan, makmum kat belakang, si isterinya tu. Boleh tak sembahyang sebelah-sebelah? So balik pada isu dia, yang tadi, boleh dalam situasi yang berhajat. Tu dia tuan-tuan nampak jelas. Fiqh ni dia fleksibel. Ada kaedahnya, kalau situasinya begini, maka buatnya begini. Situasi dalam keadaan yang tertentu yang menyukarkan, maka buatnya begini. Nampak? Situlah dia. Kan comelnya hukum fiqh ni. Dan adanya perbandingan 4 mazhab tu. Kan dia meraihkan antara satu sama lain. Kita di sini mazhab Syafi'i. Orang yang di Mekah Madinah mazhab Hambali. Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais datang ke Malaysia satu ketika dulu saat siapnya KLCC, menara berkembar tertinggi di dunia seketika itu. Dibawa oleh adik Ana, Ustaz Syahrizan, sambut dia, bawa naik atas menara KLCC itu kat tengah-tengah jambatan tu. Subuh keesokan harinya diminta dia menjadi imam di Masjid Jalan Duta, Masjid Wilayah. Syekh Sudais. Dia menjadi imam dan dia membaca kunut. Walhal mazhab Hambali tak sunat baca kunut. Kita sunat baca kunut, sunat yang dituntut. Dia meraihkan mazhab setempat. Ini namanya bijak. Orang yang bijak. Dia memahami wakil di situ bagaimana, maka dia mesrakan dirinya dengan situasi di situ. Ini namanya orang yang faqih, tuan-tuan orang yang faham hukum hakamnya. Gitu tuan-tuan baik. Sekadar itulah yang dapat kita bicara sedikit sebanyak. Akan datang bicara dia apa? Posisi imam dan makmum di dalam Masjidil Haram. Dia kan imam kat sini. Lepas tu depan dia pula ada pula makmum yang lain depan dia tu. Tu tak dikira depan, tu dikira putaran dia tu, dalam lingkaran dia tu, dia tetap di hadapan, orang lain tetap di belakang saf-saf dia tu kan. Tu
Dan ditunjukkan panduan zikir sesudah solat, anjuran-anjuran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran daripada Al-Quranul Karim, supaya apa? Solat kita jangan tak berzikir sesudahnya. Kerana apa? Perlunya ada adab dengan Allah. Ada setengah orang kata, kan kita dah berzikir dalam solat masa sujud, rukuk, yang itu hak Allah. Yang fardu tu hak Allah. Dalam solat fardu tu hak Allah. Yang di luar solat tu hak kita. Maka ini yang disukai oleh Allah. Selain daripada hak Allah tu, kita menuntut lebih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.